Salam sejahtera. Nama saya Syarwishan Alaki Sewaraji dan matriks nama BB24110046 dari kursus US00402 Bahasa dan Komunikasi. Untuk tugasan 3 ini, saya telah mencipta satu video ringkas yang bertajuk Hubungan Era Antara Bahasa dan Budaya. Objektif video ini adalah untuk menerangkan kepada anda semua bahawa bahasa bukan sekadar alat untuk bercakap semata-mata, tapi ia adalah cermin kepada identiti dan budaya sesebuah masyarakat. Mari kita saksikan kepusannya. Sebagai permulaan, apakah itu bahasa? Secara asasnya, bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh setiap orang dalam kehidupan seharian untuk menyampaikan maklumat dan hujah. Namun, hubungan antara bahasa dan budaya adalah jauh lebih mendalam. Berdasarkan nota kuliah, bahasa dan budaya tidak dapat dipisahkan kerana bahasa itu sendiri mewakili bangsanya. Terdapat satu perumpamaan menarik yang menyatakan bahawa bahasa dan budaya adalah ibarat kembar siam. Dua perkara yang tidak boleh dipisahkan, atau kita boleh melihatnya seperti sekeping mata wang shilling. Satu sisi adalah bahasa dan satu sisi yang lain adalah kebudayaan. Jika hilang satu sisi, nilai shilling itu akan hilang. Seterusnya, bagaimana ia mempengaruhi kita? Bahasa yang kita gunakan sangat dipengaruhi oleh budaya tempat kita tinggal. Malah, bahasa turut mempengaruhi cara kita berfikir. Dalam konteks kearifan tempatan kita, bahasa bukan hanya soal tata bahasa, tetapi soal nilai. Contohnya, budaya kita mementingkan nilai kesopanan, kasih sayang, dan hormat menghormati. Oleh itu, cara kita berkomunikasi selalunya penuh dengan adab tertib dan tidak terlalu berterus terang. Dalam hal-hal tertentu demi menjaga hubungan. Ini menunjukkan bahawa bahasa kita adalah simbol tamadun dan jati diri kita. Kesimpulannya, bahasa adalah alat pengungkap realiti budaya. Melalui bahasa, kita boleh mengetahui latar belakang, pendidikan dan asal-usul seseorang. Pepatah ada mengatakan bahawa bahasa menunjukkan bangsa. Oleh itu, marilah kita memartabatkan bahasa kita kerana ia adalah kunci kepada kelangsungan budaya dan tamadun kita. Sekian sahaja penerangan saya untuk tugasan kali ini. Terima kasih. So, tajuk pada hari ini adalah apa hubungan erat antara bahasa dan budaya. So, bahasa ni sebagai pembawa identiti budaya. Maksudnya tu bahasa menggambarkan cara hidup, nilai dan kepribadian sesuatu masyarakat. Setiap bangsa atau komuniti tu mesti mempunyai logat tersendiri, dialek, gaya, pertuturan dan istilah yang unik lah yang menjadi tanda pengenalan mereka. Lepas tu identiti budaya dapat dikenal pasti melalui penggunaan kata tertentu seperti struktur ayat atau ekspresi khas lah yang hanya digunakan dalam komuniti tersebut. Contohnya masyarakat Melayu yang menonjolkan identiti sopan santun seperti dia menggunakan bahasa tuan, puan, abang, kakak, begitulah. Lepas tu yang kedua, bahasa ni menyimpan dan mewarisi tradisi. Tradisi yang disimpan tu macam pantun, peribahasa, cerita rakyat, doa dan adat istiadat yang direkodkan dan disampaikan melalui bahasa. Lepas tu tanpa bahasa ni makna tradisi tidak dapat dipahami dan diwarisi oleh generasi seterusnya. Lepas tu bahasa ni membolehkan sejarah, pengalaman, nilai moral dan pengetahuan budaya diperturunkan dari nenek moyang ke generasi kini lah. Oleh disebabkan itu, kehilangan bahasa bermakna kehilangan sebahagian besar budaya dan identiti sesuatu masyarakat. Maksudnya tanpa budaya ni masyarakat tu dah berarti lah, kurang berarti. Sebab diorang tak ada warisan dari nenek moyang turun-temurun diorang. Lepas tu yang ketiga ni, bahasa membentuk cara berfikir masyarakat. Kenapa bahasa membentuk cara berfikir masyarakat? Sebab cara masyarakat berfikir, mentafsir situasi dan menilai sesuatu sangat dipengaruhi oleh bahasa yang mereka gunakan. Bahasa menetapkan kategori makna yang mempengaruhi pandangan hidup. Contohnya, budaya yang menekankan adab akan menghasilkan bahasa yang
penuh kesantunan dan berhati-hati. Lepas tu nilai budaya ni seperti kesopanan, hormat dan kehalusan budi bahasa. Benda ni tercermin dalam cara orang Melayu bercakap lah, macam berlapik. Dia tidak straight, dia tidak terus, dia tidak menyentuh isu sensitif secara langsung lah, maksudnya begitu. Oleh itu bahasa ni bukan hanya alat komunikasi, tapi juga membentuk perspektif dan tingkah laku. Terima kasih.